Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma akrimna bilailatul qadri fi hadhihi sanati wa fi kulli sanah. Allahumma arzuqna lailatul qadri fi hadhihi sanati wa fi kulli sanah. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin. Yang dikasihi sahabat saya Fadil Ustaz Asri, pengurusi kuliah Zohor anjuran Yayasan Islam Negeri Kedah Darul Aman, yang berusaha Al-Fadil, pegawai tadbir Pusat Dakwah Yayasan Islam Negeri Kedah Darul Aman, tuan-tuan Urustia, seterusnya tuan-tuan muslimin dan muslimat, anak-anak jemaah Masjid Pusat Dakwah yang hadir dalam kuliah hari yang ke-16 Ramadan 1442 bersamaan dengan hari ini 28 April 28 April 2021. Mudah-mudahan kesemuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak sambung sikit apa yang kita bercakap pada perjumpaan kita yang lalu. Sebelum kita nak ulas, kerana kita baru sahaja masuk hari yang ke-16, esok hari 17, hari sambutan nuzul Quran. Tuan-tuan, malam ni kita akan ada sambutan nuzul Quran peringkat negeri. Jadi sebelum kita pergi ke situ, saya nak sebut ada satu hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan satu anjuran, satu galakan daripada Nabi SAW supaya kita semua berebut untuk mendapat sepanjang-panjang malam di dalam bulan Ramadan ini, pahala menghidupkan malam. Pahala kita menghidupkan malam di malam Ramadan boleh kita perolehi apabila kita sembahyang tarawih dengan tok imam sampai selesai, termasuk kita sembahyang witir. Ulama sebut, dia kata kita dianjurkan, digalakkan. Dalam kata-kata ulama itu dia kata yang bagi al-hirsu ala qiyami Ramadan fi jama'atin wal baqa'i ma'al imam hatta yatimma as-salah fa innahu bidzalika yafuzul musalli bi thawabi qiyami lailatin kamilatin wa in kana lam yaqum illa waqtan yasiran minal laili wallahu ta'ala dzul fadlil azim. Dia kata adalah sewajar, sepatut-patutnya seorang daripada kita ini, tiap-tiap orang daripada kita ini, al-hirsu, kita bersungguh-sungguh, haloba,
no, ala qiyami Ramadan, untuk semayang tarawih dalam bulan Ramadan ini, fi jama'atin, dalam semayang tarawih tadi berjemaah. Ada orang dia semayang seorang, maka bukan tak boleh, tetapi rugi sangat. Pahala semayang berjemaah ni besar. Kita dalam bulan tak Ramadan pun 27, apalagi kalau kita buat dalam bulan Ramadan. Kita baca hadis hari tu, siapa buat satu ibadat yang sunat, Allah bagi ibadat tu macam fardu. Siapa buat ibadat fardu, dia bagi macam 70 fardu. Bila kita buat ibadat kita itu sunat, semayang tarawih sunat, memang betul. Dah dia kata sunat je. Tapi bila kita buat berjemaah, maka pahalanya besar. Sudah tidak sama orang yang semayang seorang dengan semayang jemaah. Kan Nabi kata salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Kan? Semayang berjemaah itu adalah terlebih baik daripada semayang seorang dengan 27 darjat. Itu dalam bulan biasa je. Ini dalam bulan Ramadan, bulan di mana orang berpusu-pusu pergi semayang berjemaah, orang berlomba-lomba nak dapat ganjaran pahala yang besar. Tiba-tiba kita semayang seorang, bayang tu kan, rugi. Memang ada ulama kata tak apa semayang seorang pun, tapi dalam pandangan mazhab kita Syafi'i ini, no, dan juga jumhur kepada ulama-ulama Syafi'i, bahkan Abu Hanifah mazhab Hanafi, Ahmad mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal, no, bahkan sebahagian daripada Malikiyah ataupun ulama-ulama mazhab Maliki, mereka semua berpandangan, mazhab Syafi'i kita, Al-Imam Syafi'i berpandangan al-afdalu salatuhu jama'atan. Paling afdal kita semayang tarawih ni cara dia berjamaah. Tuan-tuan, kalau tempat tu ramai, lagi banyak pahala. Tuan-tuan, tadi dia sebut apa? Dia kata wal baqa' ma'al imam, dan kita ini dituntut supaya kekal bersama-sama dengan tok imam hatta yatimmas salah, sehingga imam itu menyempurnakan sembahyangnya. Dia sembahyang tarawih, ujung dia sembahyang apa? Witir. Kalau kita kekal dengan tok imam, kita stay dengan dia, kita tahan diri kita, mujahadah walaupun kita letih, kita tunggu dengan tok imam sampailah tok imam sembahyang witir, apa kita dapat? Dia kata fa innahu bidzalika, maka sesungguhnya dengan yang demikian itu, makna dengan seorang makmum yang sembahyang dengan tok imam, sembahyang tarawih sampailah tok imam witir, dia duduk dengan tok imam juga, yafuzul musalli, niscaya berjayalah, menanglah orang yang sembahyang tadi, bisawabi qiyami lailatin kamilah, dengan ganjaran pahala qiyamul lail sepenuhnya. Kalau qiyamul lail sepenuhnya, kita sudah mayang witir dengan tok imam, kita balik tidur. Kita baca Quran 3-4 satang, kita baca Quran 3-4 muka, lepas itu kita tidur. Kita bangkit bila? Kita bangkit masa esok. Tapi siapa semayang tarawih dengan tok imam sampai witir dengan tok imam, selesai dengan tok imam, orang tu walaupun dia tidur, dia sebenarnya sedang qiyamul lail. Tuan-tuan, dia kata yafuzul musalli bi thawabi qiyami lailatin kamilah, berjayalah seorang yang sembahyang itu, yakni makmum yang sembahyang jemaah dengan tok imam tarawih sekali dengan witir, dia kekal dengan tok imam, dia akan dapat sawab, dapat pahala qiyam lailatin kamilah, qiyamul lail sepenuhnya. Kamil ni makna sempurna. Wa in kana lam yaqum illa waqtan yasiran minal lail,
walaupun dia itu, yakni makmum tadi atau orang yang sembahyang tadi, dia tidak bangkit pada malam itu, melainkan tempohnya singkat saja, dia akan dapat pahala, Ustaz. Dia panggil sawab qiyam lailatin kamilah, pahala bangkit malam yang sempurna. Ada nas tak tuan? Ada nas. Hadis dhaif ke? Tak. Hadis sahih. No? Apa nas dia? Nas dia berbunyi, tuan-tuan, wa rawa at-Tirmizi hadis 806 an Abi Zarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Makna dia, siapa yang dia mendirikan solat malam Ramadan, dia sembahyang tarawih dengan tu imam, ma'al imam makna bersama dengan imam, makna dia sembahyang jemaah lah. Nampak tak tuan? Satu orang makmum, dia main sembahyang jemaah di belakang tu imam. Sembahyang apa? Sembahyang malam Ramadan. Sembahyang apa jemaah malam Ramadan? Tarawih. Dia stay dengan tu imam, makna dia kekal dengan tu imam, dia setia dengan tu imam. Tu imam main tarawih, dia tarawih. Tu imam 20, dia 20. Tu imam 8, dia 8. Lepas tu tu imam buat witir 3, dia pun witir 3 rakaat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutiba lahu qiyamu lailatin, ditulis, dicatat oleh Allah, oleh malaikat, qiyamul lailah, dia mendirikan malam itu. Makna dia qiyamul lail sepanjang malam, tuan. Jadi kita kena pastikan kita duduk dengan tu imam hatta yansarif, sampai tu imam selesai, sampai witir. Ustaz dakwah buat beberapa rakaat, Ustaz Abdul Malik 8. Sebab tu saya nak abad kat tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak pahala yang sempurna, yang kata qiyam lailatin tu, kalau tuan-tuan nak buat 8, tuan-tuan kena cari tempat buat 8. Macam Ustaz dakwah ni, Ustaz dakwah buat 8. Jadi tu imam akan buat 8 campur 3 jadi 11. Kalau tuan-tuan pergi masjid buat 20, tuan-tuan kena tunggu 20 lah. Tapi orang buat 8 tak boleh sama lah dengan 20. Saya nak pahala yang dia mulai tadi tu, kena duduk dengan tu imam sampai tu imam semayang witir selesai. Jadi tu imam masjid Daga semayang 23. Pahala dia banyak lah. Banyaklah 23 dengan 8, mana nak sama. Kalau nak bagi sama 8 dengan 23, kita kena berhenti pukul 11 tapi semayang 8. Tidak pukul 12 semayang 8. Tapi nak dapat pahala qiyam lailah itu, hadis sahih tadi, dia tetap kena duduk dengan tu imam sampai tu imam witir. Maknanya kalau tu imam buat 23, kita kena tahan diri sembahyanglah 23, baru dapat pahala sepanjang malam qiyamul lail. Kalau tidak, kita mai cari tempat tu imam mayang 8 jemaah 3, dapat juga pahala qiyam lailatin. Nah, pahala menghidupkan malam sepanjang malam. Tapi kalau orang tanya, macam mana pahala depa tu dengan pahala depa ni? Pahala tak sama. Tang qiyamul lail dapat, pahala tak sama. Sebab depa tu solat lebih banyak daripada kita, depa rukuk sujud lebih banyak daripada kita. Cuma nak abang kat tuan-tuan, ada satu masalah. Orang yang semayang 8 dengan tu imam ni, tu imam kebanyakan masjid suruh negeri Kedah, jabat agama minta semayang 20 lah. Kalau tak ada apa-apa, mayanglah 20. Tapi Ustaz dakwah ni dum dah, kita memang mayang 8 nya campur 3 lama dah saya ingat. Kan? 23 kita semayang, akan ada jemaah yang balik bila 8. Okey. Sebab itu ada masjid yang asing, dia buat papan tanda arrow siap-siap. Bila main kereta Panji sampai-sampai dia tengok, oh geng 08.
corner kanan. Hak ni geng 23 corner kiri. Pasal apa? Hak 8 dengan 20 ni. Sebab kalau depa parking bercampur, maka jadi masalah. Geng 8 nak balik tak boleh, lekat dengan geng 20. Tang tu saya setuju. Tang saya tak setuju bila depa tak bagi geng 8 duduk di depan. Saya tak setuju. Mana boleh lagu tu? Kalau geng 8 sampai dulu, geng 8 lah duduk depan. Pasal apa pula geng 8 duduk belakang? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak main semayang 8, tuan-tuan duduk belakang. Tak boleh kata duduk. Betul tak? Nabi kata, kalau satu orang tu tahu pahala duduk saf pertama, dia akan sanggup cabut undi kerana nak duduk saf pertama. Tuan-tuan ingat sama ke? Saf pertama, saf nombor 2, saf nombor 3, saf nombor 4 tak sama. Saf nombor 1 banyak pada saf nombor 2. Saf nombor 2 banyak pada saf nombor 3. Kawan tu main awal. Tiba-tiba seusaha masjid kata, siapa nak main 8 pergi belakang. Adil tak kat dia? Tak adil. Lepas tu saya suka kita punya apa? Kita punya sejadah ni Ustaz Malik. Saya suka guna konsep sama. Makna tak depan ni lurus ke belakang. Sebab kalau Ustaz tak lagu ni, orang tu nak keluar jadi susah. Dia lekat dengan orang. Macam ni dia nak keluar ada kawan tu. Tapi kalau kita tak sama, kawan tu boleh keluar terus sampai belakang. Dia boleh keluar. Dia nak pergi ambil semayang pun mudah. Dia nak keluar balik pun senang. Dia tak kacau dengan orang lain. Tak ada salah. Dari segi SOP tidak ada masalah. Banyak masjid dah buat seperti itu. No? Di Putrajaya pun dah lama dah apply masjid. Masjid Putra dah lama buat macam tu. Sebab memudahkan jemaah nak keluar. Jadi tuan-tuan, saya nak sebutnya, salahkah orang tu semayang 8? Tak salah. Mungkin dia ada hajat, dia ada keperluan, dia semayang 8. Tapi dia dapat tak pahala yang tadi kita kata payah ke mulai sepanjang malam? Tak dapat. Pasal apa? Tok Imam semayang 23. Tetapi dia tetap masih boleh dapat pahala yang lebih apabila dia tetap semayang witir dengan imam. Masalah dia Ustaz Malik, ada orang tak faham Syekh John. Dia pergi keluar di belakang, dia semayang witir seorang-seorang. Ini problem. Pasal apa problem? Pasal dia tak tahu. Dia tak tahu bahawa dia semayang witir di belakang tu rugi piang. Nampak tak? Apalagi kalau dia dah duduk depan. Tiba-tiba dia keluar nyong, pergi semayang di belakang. Dah lah pergi belakang, seorang-seorang pula dia semayang. Lagi karut terus balik di rumah, belum tentu dia semayang. Saya nak abang kat tuan-tuan, witir dalam bulan Ramadan ada keistimewaannya. Dia ada 3 khususiat dalam bulan Ramadan semayang witir. Dalam bulan tak Ramadan, selain daripada bulan Ramadan, witir tidak disunatkan berjemaah. Witir tak disunatkan berjemaah. So witir ni sunat jemaah bila? Ramadan sahaja. Maknanya kita dituntut semayang ngantuk imam. 1. Nombor 2, dalam bulan Ramadan witir sunat baca kuat. Sebab tutup imam baca derai. Nombor 3, dalam bulan Ramadan mula dengan malam 16, sunat kita baca doa kunut. Sebab tu semalam kita dah start baca doa kunut. Okey. Lah ni katalah ada kejadian yang tak dapat dielakkan, kita tak boleh nak stay dengan Tok Imam semayang 23. Tok Imam bangun semayang rakaat ke-9. Okey, kita habis dah 8 rakaat. Tuan-tuan, setengah masjid dengar bunyi jalan keluar syaitan, dengar bubu keluar, geng 8 keluar. Berderu. Yang hebat tu geng 8 ni muda, geng 3 selenden tua, hak tu duk tunggu 20. Tak lah kalau dia keluar pergi ada kerja sungguh tak apa. Kadang dia keluar tu pergi duduk melawu, kena rokok 2, 3, 4 balut di luar tu ya. Kenapa kita tak rebut? Tapi tak apalah daripada dia tamsung tak mayang. Nak marah kat puak ni pun baik-baik marah puak tak mayang. Nampak tak? Cuma nak perbetul, main-main dah. Tapi semayang seorang, tang tu seorang, tang tu seorang, tang tu seorang.
Dia semayang witir seorang-seorang. Soalan, Tok Imam semayang tarawih, bolehkah kita semayang witir? Jawapan dia, boleh. Tok Imam semayang tarawih, kita semayang maghrib. Tok Imam semayang tarawih, kita semayang isya. Tok Imam semayang tarawih, kita semayang subuh. Tok Imam semayang tarawih, kita semayang witir. Boleh. Yang tak boleh, Tok Imam semayang tarawih, kita semayang mayat. Hak tu tak boleh lah mayat syacuan woi. Mana boleh? Dia dah berkadar rukuk sujud, undang-undang tak sama. So, ada satu orang tanya saya ni, dia kata saya muda-muda dulu, saya banyak tinggal mayang. Boleh tak saya nak ikut Tok Imam mayang qada? Saya kata boleh. Siapa pula tak boleh? Bahagi dua. Tok Imam mayang 20, kita bahagi 10 qada, 10 lagi mayang tarawih. 3 buat witir. Ikut Tok Imam. Boleh tak? Okey. Malam tu kita ada kerja. Kita semayang 8, Tok Imam bangkit semayang rakaat ke-9. Usolli sunnat tarawih. Dia niat tarawih, kita niat apa tuan? Kita niat witir 2 rakaat. Semayang macam biasa, ikut Tok Imam. Tok Imam bagi salam, kita selesai. Dia naik rakaat yang ke-11. No? Tarawih, kita naik rakaat yang ke-11 witir. Usolli sunnatal witri rakaatan. Tadi rakaatan ni rakaatan, 1 rakaat. Makmuman lillahi ta'ala. Ikut juga imam. Dia rokok, kita rokok, dia i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud yang kedua. Bila dia sudah sujud yang kedua itu dia selesai, tu imam pun takbir intiqalat. Intiqalat ni makna takbir pindah rukun kan. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Kita duduk dalam keadaan sujud yang kedua. Tuan-tuan, waktu tuan-tuan nak angkat kepala itu, tuan-tuan lintas dalam hati, aku berpisah dari imam. Aku berpisah dari imam. Bukan sebut di lidah, lintas di hati. Dia panggil mufaraqah. Aku berpisah dari imam. Kita pun duduk tahiyat akhir. Baca tahiyat, bagi salam. Selesai. Tetapi yang paling afdal bukan macam tu. Yang afdal macam mana? Yang afdal waktu tu imam naik ke rakaat yang kedua, kita naik duduk tahiyat akhir. Dia naik Allahu akbar, kita Allahu akbar, kita duduk tahiyat akhir. Kita tunggu tu imam tu daripada dia naik baca Fatihah, baca surah, rukuk, i'tidal, sujud antara 2 sujud yang kedua, tu imam duduk tahiyat akhir. No? Lepas tu imam bagi salam, kita bagi salam. Selepas tu imam bagi salam. Nampak? Jadi itulah yang paling afdal ketika kita sembahyang witir berjemaah dengan imam pada saat imam masih sembahyang tarawih. Jadi kalau kalut 8 lagu mana pun kita nak balik, jangan sembahyang witir seorang-seorang. No? Witir di rumah, sembahyang seorang. Bulan Ramadan witir sunat berjemaah, maka berjemaah dengan tu imam. Itulah pandangan yang kita pegang afdal. Tetapi saat ni kita bangun, jangan lagi dah witir. La witrani fi lailatin. Nabi kata tak ada 2 witir Ustaz Asri dalam satu malam. Maknanya kita bangkit sembahyang taubat, kita bangkit sembahyang hajat, kita bangkit sembahyang tahajud, kita berdoa istighfar. Tuan-tuan, yang terbaik dah 2 keadaan apa dia? Kalau masjid tu sembahyang 23, stay dengan tu imam 23. Pasal apa? Pasal kita sudah selesai witir dengan imam, kita balik tidur pun kita macam tengah sembahyang. Nampak? Pukul 2 pagi sembahyang, 3 pagi sembahyang, 4 pagi sembahyang, pukul 5 pagi kita sembahyang. Padahal kita duduk lena. Kita bangkit pukul 5 suku. Bangkit makan sup, sembahyang 2 rakaat, tapi kita dikira sembahyang sepanjang malam. Hadis sahih tuan-tuan. Kalau tu imam tu sembahyang 8:3, kita pun 8:3. Janji kita stay dengan tu imam. Tu yang kata
setia dengan pemimpin tu, dengan imam tu, bersama dengan imam sampai selesai. Kita juga dikira menghidupkan sepanjang-panjang malam. Tuan-tuan, anak-anak jemaah yang dikasihi sekalian, duk heran pasal apa Syekh ni pakai jubah mai hari ni. Sebenarnya tuan-tuan, saya dalam perjalanan ke Kulim yang amat bermakna besar, akan berbuka puasa dengan masyarakat di daerah Kulim. Jadi saya tak pakai musafir, tak balik, tak lagi Tok Imam jadi imam, saya nak buat jamak, tuan-tuan. Esok sambutan nuzul Quran malam ni malam 16, malam 17 nuzulul Quran, tuan-tuan. Quran ni diturun dua rupa wajah. Yang pertama, turun sekaligus. Dia turun sekaligus. Pada masa itu dia turun daripada Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Al-Quran yang turun daripada Lauhil Mahfuz ke langit dunia, dia turun pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya kami turun Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Dia turun sekaligus. Kemudiannya dia turun pula secara beransur-ansur. Dia panggil munajjaman. Hak nu dia panggil jumlatan wahidatan. Kalau turun beransur-ansur, dia turun pada 17 Ramadan. Dia turun pada 17 Ramadan, tuan-tuan. Lama mana? 23 tahun, iaitu 13 tahun di Makkah dan 10 tahun lagi di Madinah, yang dibawa melalui perantaraan Sayyidina Jibril alaihi salam. Dia mula turun pada 17 Ramadan. Jadi sambutan nuzul Quran yang kita buat ni adalah sambutan nuzul Quran yang mula turun secara beransur-ansur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun pandangan yang paling sahih yang disebut oleh Ibnu Abbas adalah merujuk kepada turunnya Al-Quran itu secara jumlatan wahidah, turun sekaligus, iaitu pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Dia direct turun. Kami turunkan Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Dia turun seketui. Mana 6,600 ayat semua tu turun lebih. 6,600 ayat lebih tu turun sekaligus. Mai parking di langit dunia, di langit pertama. Maka daripada situlah baru diambil oleh Sayyidina Jibril, bawa mai kepada Nabi SAW. Apa hikmah turun Quran, tuan-tuan? Quran ni hikmah dia banyak, yang disebut sebagai hikmah penurunan Al-Quran. Allah kata awal-awal lagi dalam Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Quran, kitab Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, dia tetap memberi petunjuk pada orang bertakwa. Siapa ragu-ragu dengan Quran, go to hell. Siapa ragu dengan satu huruf Quran, dia tetap akan ditendang ke dalam neraka. Tak boleh tolak. Bukan satu ayat, bukan satu Quran, satu huruf. Dia kata aku tak berkenan lah alif lam mim ni. Mau lam mim saja tak boleh lah. Orang kata mana boleh alif lam mim. Tak mau, aku tak mau pakai alif ni. Lam dengan mim ni aku mau pakai. Jadi dia bismillah, lam mim. Alif mim mana? Dia kata aku tendang, jatuh aku Jahannam. Maka dia telah terkeluar daripada Islam, sebab dia telah menolak satu huruf daripada Al-Quran. Al-Quran ini dijamin tidak akan boleh diselewengkan. Daripada sejak dia turun kepada Nabi Muhammad sampailah dunia ni kiamat, tak ada siapa boleh menyelewengkan Quran. Allah kata inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan kitab Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya bagi kitab itu kami nak jaga dia. Tak ada siapa boleh seleweng Quran.
Jadi orang yang nak ambil Quran menjadi petunjuk siapa tuan-tuan? Allah kata hudan lil muttaqin. Dia menjadi petunjuk pada orang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa, kalau dia tu betul bertakwa, dia pasti mengambil Quran sebagai petunjuk. Tunjuk. Kita nak pergi satu jalan, kita tengok apa tuan-tuan? Petunjuk. Kita nak pergi satu tempat, kita tengok apa? Petunjuk. Kita nak masuk lebuh raya, kita tengok apa? Signboard. Itu petunjuk. Kalau kita nak pergi Kuala Lumpur, kita masuk di Tandok, Tol Selatan, Perak, kita masuk, dia tunjuk pergi Kuala Lumpur belah mana kan? No, you go straight and turn right. Kalau kita turn left, kita tak akan jumpa KL. No, forever tak jumpa KL lah. Pasal apa? You turn left, you have to turn right. You must turn right. Pasal apa? Memang tunai-tunai petunjuk tu dia tunjuk. Bila kita masuk-masuk, ada signboard besar, dia tulis corner kanan tu pergi Kuala Lumpur. Dia tulis Gurun, betul tak? No, lah ditulis Kuala Lumpur tuan, Johor Bahru, semua kot ni. Tapi mai corner belah kiri dia tulis mana? Bukit Kayu Hitam. Kita bawa kereta, bini duduk sebelah, Toto pergi corner belah kiri. Abang, awak, abang kata kita nak pergi Kuala Lumpur. Nak pergi Kuala Lumpur? Ni yang abang corner belah kiri. Aku kata pergi Kuala Lumpur lah. Ikut suka aku lah. Dia corner belah kiri. Abang, diam, you shut up. Pergi, mentang-mentang lah dia ketua kan. Jadi laki ni bos. Dan tadi bini mana boleh orang ni kata apa? Aku kata nak pergi Kuala Lumpur. Hang dengar cakap aku sudah. Pergi. Tahu sampai apa nama hutan kampungnya tu. Abang ni betul hutan kampung. Lah aku kata nak pergi Kuala Lumpur. Pergi lagi. Lelah sampai tahun lah. Lelah pergi ke Hitam. Lepas tu tak lah pergi mana. Kalau dia bantah jugalah, bini dia dua abang, kono lah balik make U-turn ni, tengok ni Google Map pun abang, dia kata make U-turn. Nak pakai kepala otak dia, jahanam. Yang duk jadi cempera hari ni, yang duk jadi haru biru hari ni, pasal apa? Pasal tak mau pakai Quran tu lah. Tak mau terima petunjuk Quran tu. Kalau kita ikut Quran, selamat. Nabi kata man ja'alal Qur'ana imamahu qadahu ilal jannah. Siapa-siapa jadikan Quran itu pimpinan hidupnya, Al-Quran akan pimpinnya masuk dalam surga. Wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Siapa yang letak Quran belakang dia, Quran akan halau dia masuk dalam neraka. Tuan-tuan, kita jadi pemimpin. Betul tak betul? Kita tak ada isteri, kita tak ada anak, kita tak ada keluarga, kita tak ada jabatan, kita tak ada jawatan, kita tetap pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin diri kita sendiri. Sebab tu Allah Ta'ala kata apa? Qu anfusakum. Jaga diri kamu. Diri kita. Kita kena pimpin. Nak pimpin pergi mana tuan-tuan? Kita kena pimpin diri kita pergi kepada Allah. Yakni mendapat redha dia, dapat surga dia. Mana nak kena pimpin rakyat jelata kita? Apa rakyat jelata kita? Rakyat jelata kita daripada pucuk atas kepala ni sampai tapak kaki ni, semua. Kepala kita dalam dia ada akai, pimpin akai kita. Di muka kepala kita ni ada biji mata, jaga penglihatan kita. Ni ada telinga kita, jaga pendengaran kita. Ni ada mulut lidah kita, jaga mulut lidah kita. Ni ada tangan kita, jaga tangan kita. Jaga kaki kita, jaga perut kita, jaga kemaluan kita. Jaga. Siapa yang jaga dalam hidupnya apa yang berada di bawah tanggungjawab dia, selamat dia. Tapi kalau dia kata ikut suka aku punya pasal, weh hang duk gaduh apa? Aku nak kena ketum. Relax lah. Loh, bukan duit hang. Aku nak beli dadah, apa hang peduli? Loh, relax lah. Aku punya bini ikut suka aku lah. Orang tegur bini dia, awak lah biar bini pergi jadi macam bosia. Ada satu tempat tuan-tuan, saya tanya Korea, masa jadi Tok Qadhi dulu, pasal apa yang biar anak Korea kita ni, bila Korea, imam Korea kena tengok Tok Qadhi tak dan. Sebab tu kita turun kuasa, tuanku turun kuasa.
Mereka ni semua pokok kuasa agama. Kena tengoklah Tok Qadi seorang yang kendan. Ni pokok kuasa pun tak cukup. Nasihatlah. Saya pergi tengok. Anak dia pun umur baru 12 tahun. Gugur anak dah. Kan? Pak pergi hantar anak pergi. Tapi anak duk buat benda jahanam di luar. Mereka kata bukan takat anak dia. Bini dia pun macam tu juga. Tak tegur kah? Saya kata. Dia kata kami tegur, tapi dia lawan. Dia kata nak apa, peduli apa? Dia bini aku, anak aku ikut suka aku lah. Ini tuan. Kita hidup atas dunia bukan ikut suka kita. Kita hidup atas dunia ni ikut Allah Ta'ala. Yang tuan-tuan main masjid ni ikut siapa? Ikut kaki ke? Ikut iman? Ikut iman lah. Pasal tuan-tuan beriman. Tuan-tuan main tau ni. Tuhan yang kaki duduk tuang puasa tu pasal apa? Pasal dia tak mau jadi orang yang betul beriman. Kalau dia betul beriman, dia confirm puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, dipardukan ke atas kamu puasa. Maknanya orang hak puasa ni tuan-tuan, dia beriman. Tapi kalau dia tak puasa, hang nak kata apa kalau hang ni dikira sebagai tidak beriman? Kalau tidak sangat lemah iman hang. Pasal apa? Pasal Allah panggil hang tak menyut. Ni tuan-tuan. Jadi dalam Quran penuh di dalamnya pengajaran. Penuh dalamnya iktibar. Ambillah iktibar. Ambillah peringatan. Kalau kita nak urai panjang tuan-tuan, nuzul Quran ni orang tak buat tazkirah macam ni, orang buat ceramah. Tapi saya nak ajak diri saya nak ajak tuan-tuan dan puan sekalian, jom balik tengok anak cucu kita. Quran di mana? Mereka di mana? Hari ni tuan-tuan, abang bagi sudah ramai tak erti baca Quran. Tak erti baca Quran. Hantar pergi sekolah tuan-tuan. Tahun lepas, sepanjang tahun mereka tak sekolah, PDPR. Tahun ni mereka pergi saat ni nak PDPR pula. Kalau kita mak bapak tak peduli Quran, jahanam anak kita tak erti baca Quran. Hak mengaji beradab dengan guru di sekolah pun, kajian yang dibuat, ramai tidak dapat menguasai Al-Quran. Kita kena balik tengok semula. No? Tengok balik anak cucu kita boleh baca Quran tak? Berdampingkah mereka dengan Quran? Sejuk hati kan kalau kita dengar tiba-tiba suara anak kita yang kerap kita duduk dengar dia duduk menyanyi, kadang-kadang dengar dia duduk tiru benda-benda dia duduk tengok dalam tali besen, dalam YouTube. Tiba-tiba bulan Ramadan ni dengar Quran aja dia baca. Alangkah sejuk hati kita. Tapi tuan-tuan, alangkah malangnya dalam waktu orang duk qiyamul lail, duk hidupkan malam dengan tadarus Quran, baca Quran sehari sejuzuk, 2 juzuk, tiba-tiba anak kita masih lagi duk dengan PUBG, anak kita masih lagi dengan YouTube, anak kita masih dengan futsal, anak kita masih lagi tidak berubah. Bulan Ramadan dan tak Ramadan sama sahaja. Na'udzubillah, Nabi satu hari naik atas mimbar. Nabi naik, Nabi panggil sahabat, mai. Sahabat pun berimpun dekat mimbar. Tiba-tiba sahabat dengar Nabi kata amin. Tak terkejut sahabat, terkejut habis tuan. Ringkas Nabi amin 3 kali, tapi salah satu daripada amin tu bila sahabat tanya ya Rasulullah, kami tak pernah tengok tuan macam ni sebelum ni. Amin ni Nabi tak pernah sebut naik atas mimbar. Nabi kata tadi malaikat Jibril mai. Dia telah berdoa, aku aminkan doa Jibril. Jibril siapa tuan-tuan? Penghulu segala malaikat. Nabi siapa? Penghulu segala nabi. Kata Nabi SAW, Jibril telah berkata dalam doanya, celakalah umat Tuan yang mereka dah masuk Ramadan, Ramadan berlalu, dia tidak dapat keampunan daripada dosa. Saya berdosa, kita semua berdosa. Jom kita minta ampun pada Allah, kita minta maaf sesama kita. Marilah kita berlapang dada untuk memberikan kemaafan pada orang lain. Marilah kita juga pasrah pada saat kita bersalah untuk memohon kemaafan kepada sesama kita. Mari buang yang keruh, ambil yang jernih. Marilah yang muda hormat yang tua, marilah yang tua mengasihi yang muda, santuni anak yatim dan orang lemah. Inilah bulan kasih sayang, inilah bulan perpaduan, inilah bulan persaudaraan. Bukan bulan permusuhan, bukan bulan pengkhianatan. Inilah bulan yang mendidik kita untuk menjadi hamba Allah yang benar-benar meraih satu anugerah besar, iaitu pembebasan daripada api neraka. Karena saya ingat setakat itu kuliah Zuhur Ramadan Yayasan Islam
Negeri Kedah Darul Aman. Terima kasih penganjur dan terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Bagi pihak pejabat yang amat bermakna besar, saya ambil kesempatan untuk ucapkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Selamat meneruskan ibadat puasa Ramadan dan selamat hari raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Mahdi qaumana fa innahu la ya'lamun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu